Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita sambung lagi part yang keempat, yang last kali dalam bab 3, iaitu bab 3.4, pergerakan bahan merentasi membran plasma tetapi dalam konteks kehidupan harian. Okey, standard pembelajaran yang kita akan cover untuk hari ini adalah bagaimana kita boleh menghubung kait kepekatan subsel suatu tisu tumbuhan dengan fenomena kelayuan tumbuhan. Yang kedua, bagaimana kita boleh menghuraikan dengan contoh aplikasi konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam kehidupan harian, dan kita boleh berkomunikasi tentang osmosis berbalik. Ini yang terbarulah dalam KSSM, iaitu dalam penulinan air. Okey, contoh aplikasi konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma yang pertama adalah penggunaan, ini adalah dipanggil sebagai garam penghidratan oral. Okey, di mana ia boleh digunakan dengan membancuhkannya dengan air biasa. Okey, sebenarnya garam ORS ini ia dapat menggantikan kehilangan air dari badan, dan ianya bertindak sebagai elektrolit dalam badan seseorang. Okey, ORS digunakan dalam perubatan untuk mengelakkan berlakunya dehidrasi yang berterusan dalam badan seseorang yang mengalami muntah-muntah ataupun cirit-berit. Okey, biasanya kalau seseorang tu mengalami cirit-berit ataupun muntah, bila dia pergi klinik, okey, doktor akan bekalkan ORS ni, iaitu oral sejenis garam lah, ataupun dalam bahasa kampungnya kita panggil dia sebagai air garam. So kita dinasihatkan oleh doktor sebenarnya untuk minum air garam ni bagi mengelakkan berlakunya dehidrasi, pengontangan air dalam badan lah, disebabkan kita telah kehilangan air secara muntah-muntah ataupun cirit-berit. Okey, contoh yang kedua adalah penggunaan larutan selin dalam perubatan. Pernah tak awak lihat botol seperti ini, dan pastikan awak lihat dekat kawasan ni. Di sini diletakkan NaCl, natrium klorida 0.9%. Okey, inilah kalau bahasa kapung dia panggil masuk air. Ni sebenarnya apa? Ini adalah larutan selin ataupun garam. Jangan tertukar dengan suling. Ini adalah larutan selin ataupun garam, di mana ianya merupakan larutan isotonik. Okey, yang mempunyai kepekatan yang sama dengan plasma darah. Maknanya kepekatan garam dia NaCl 0.9% adalah sama dengan plasma darah. Larutan ini mengandungi sama ada 0.85 hingga 0.9% natrium klorida. Okey, air ini, ataupun larutan selin ini digunakan secara meluas di hospital bagi memastikan cecair dalam badan pesakit pada tahap yang normal dan boleh dicampurkan dengan ubatan lain bagi tujuan penyembuhan. Contoh, kalau kita perhatikan seseorang tu demam yang terlalu lama ataupun terpaksa berpuasa untuk melakukan pembedahan, doktor ataupun misi akan masukkan drip ni. Ni air, orang panggil masuk air tu. Ni sebenarnya dia masukkan larutan selin ataupun air garam, di mana kepekatan yang sama dengan plasma darah, kepekatan air dan juga kepekatan natrium klorida yang sama dengan kita punya plasma darah. Okey, contoh yang ketiga adalah penggunaan liposom. Ni yang baru dalam KSSM, liposom dalam penghasilan ubat-ubatan. Okey, apakah liposom? Liposom ialah vesikel yang mengandungi larutan aqueous dikelilingi oleh membran dwi-lapisan fosfolipid. Dekat dalam ni dimasukkan nutrien ataupun vitamin C
Okey, dikelilingi, ini adalah liposom, oleh membran dwi lapisan fosfolipid. Okey, zoomkan sikit ni, dia akan jadi kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Dia akan menghadap antara satu sama lain, sama seperti membran plasma lah. Di mana ubat yang tidak larut dalam air akan diangkut di kawasan hidrofobik. Kat mana kawasan hidrofobik? Ni dekat tengah ni. Okey, manakala ubat yang larut dalam air akan diangkut di kawasan hidrofilik. Liposom digunakan sebenarnya untuk melindungi ubatan atau bahan aktif yang dimakan secara oral daripada dimusnahkan oleh jus gester. Kita kata ubat tu daripada mulut, bila sampai dekat perut terdapat jus gester. Dalam jus gester terdapatnya asid hidroklorik. Bagi mengelakkan ubatan tersebut dimusnahkan dekat perut, maka dimasukkan ubat tersebut di dalam liposom lah. Oleh itu ubatan atau bahan aktif dalam ubat akan dapat sampai ke sasaran dan berkesan untuk menyembuhkan penyakit. Ini adalah salah satu produk, produk kecantikan lah. Dalam ni rasanya ada vitamin C, liposomal glutathione. Contohlah. Next, contoh aplikasi yang seterusnya adalah pengambilan minuman isotonik bagi atlet. Jenama 100 plus. Malaysia's favorite isotonic drink is now. So, minuman isotonik selalunya diambil oleh atlet ataupun bagi seseorang yang berpuasa untuk menggantikan kehilangan air dari badan yang banyak hilang melalui perpeluhan. Sekaligus, ia boleh menghindarkan dehidrasi. Kenapa diambil oleh atlet? Sebab atlet ni dia berpeluh. Bila berpeluh, ia kehilangan air. Bila kehilangan air, maka dia akan minum minuman isotonik. Bila minum isotonik ni akan menggantikan balik, di mana ianya mempunyai kepekatan yang sama dengan cecair dalam badan. Sekaligus memudahkan penyerapan mineral boleh berlaku. Sebab apa? Kita tidak terhidrat lah. Kadar air yang masuk dan keluar adalah sama. Maka memudahkan proses pengawal aturan berlaku. Pengawal aturan air lah. Maknanya melibatkan tekanan, osmosis darah. Minuman ini dapat menggantikan bendaleh serta elektrolit seperti kalium dan natrium dalam badan yang hilang melalui perpeluhan. Yang last kali. Yang last kali di mana 3.4.5. 3.4.5. Ini adalah berkaitan dengan aplikasi proses osmosis berbalik, iaitu penulinan air laut. Penghasilan air minuman menggunakan kaedah osmosis berbalik. Air minuman yang kita minum tu tudung dia berwarna putih. Ianya merupakan teknologi yang digunakan untuk menulingkan air laut untuk dijadikan air tawar ataupun air minuman. Sebenarnya ia adalah mengaplikasikan proses penyahgaraman daripada laut. Cuba kita tengok rajah ni. Dekat sini kita ada membran telak memilih. Ini adalah air laut ataupun kepekatan sukrosanya tinggi. Sukrosa pula, garam yang tinggi. Ini adalah air. Kalau osmosis, ia akan bergerak daripada kepekatan air keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Tetapi apabila reverse osmosis, tekanan akan dikenakan di kawasan ini, maka ianya akan melawan. Maka tinggallah garam dalam kawasan ni, maka air dipindahkan melalui membran separa telak. Kita tengok dengan
Jelas dekat sini. Okey, dekat kawasan ni terbalik dengan yang tadi. Ini tekanan dikenakan. Okey, dalam ni terdapatnya air garam iaitu air laut. Okey, dekat tengah ni terdapatnya membran telak memilih. Okey, dia akan mengenakan tekanan, maka keluarlah arah pergerakan, terhasillah air tulen. So, kaedah yang digunakan ialah dengan menggunakan tekanan ke atas air laut untuk melalui membran telak memilih dan ia melawan tekanan osmosis. Maka, molekul air dapat merentasi membran ini manakala zarah bendasing, garam serta mikroorganisma dihalang. Maka terhasillah air tawar yang tulen untuk dijadikan air minuman. Okey.